Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala apa yang telah dilimpahkan kepada kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang taat dan patuh ke atas perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Mudah-mudahan dengan usaha kita tersebut Allah melimpahkan rahmat kasih sayang-Nya kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita dapat bertemu dalam video kuliah 30 minit kita yang diusahakan oleh Masjid Aminah Al-Muhairi ini untuk semua ahli Korea yang berada, yang sentiasa hadir di masjid. Namun di waktu PKPB ini keadaan yang tidak mengizinkan, kita kena duduk di rumah masing-masing, kita solat di rumah masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan dengan usaha ini yang kita menghasilkan video kuliah ataupun video tazkirah ini dapat memberikan pengisian rohani, menambahkan lagi kebaikan kepada kita dengan kita duduk dalam majlis ilmu walaupun dalam bentuk rakaman seumpama ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh sekalian, dalam apa pun keadaan yang kita alami, maka kita perlu sentiasa sedar bahawa setiap ketetapan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan insya-Allah dalam kuliah kita pada kali ini saya akan kongsikan berkenaan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita memiliki dua sifat, iaitu sifat qanaah dan redha dalam menyikapi qada dan juga qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara faktor ketenangan jiwa manusia dan kebahagiaannya ialah sikap menerima rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak dapat kita sangkalkan lagi untuk kita mendapat ketenangan jiwa apapun situasi keadaan. Kita faham keadaan sekarang ramai orang mengalami ketidakstabilan emosi kerana faktor apa? Kerana faktor ada orang diberhentikan kerja, ada orang company kena tutup, ada orang maknanya tak cukup keperluan, ada orang yang dulu menerima gaji sebanyak ini kemudian dikurangkan sebanyak ini, dulu dapat keluar ke sana kemari kena duduk di rumah, keadaan anak yang ramai, tekanan yang bertambah. Namun ada satu formula untuk kita terus mendapat ketenangan jiwa, ialah dengan kita menerima setiap rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dulu kita boleh berjalan ke sana kemari, rezeki daripada Allah. Dulu kita boleh pergi travel ke mana, ke tempat yang kita nak pergi, hatta pun menunaikan umrah, menunaikan haji sekalipun, itu juga rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kita dapat makan itu, dapat makan di kedai, apa pun yang kita dapat gaji banyak itu, dapat kerja di sini, dapat projek di sana, itu juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang ini pun banyak mana pun kita dapat, apa pun rezeki yang kita perolehi, itu juga adalah rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita terima. Kita terima keadaan macam mana? Kita terima dengan sifat qanaah, kita terima dengan sifat redha. Dengan itulah kita akan dapat kebahagiaan dan ketenangan. Jika tidak, jika seseorang tidak memiliki sikap qanaah dan redha, maka yang terjadi dalam diri seseorang hanyalah kemarahan, kegelisahan dan kesengsaraan. Jadi keadaan sekarang ni memang senang orang nak marah. Marah sana, marah sini, tengok itu tak kena, tengok ini tak kena, masjid tak dapat buka pun marah, apa anak
tak itu pun marah, isteri tak kena sikit pun marah, kita rasa nak marah, kemudian kita gelisah, kita sengsara, kita tak tenang, kita sedih dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita terlupa bahawa apa yang berlaku ini adalah ujian daripada Allah, dan Allah menentukan setiap apa yang kita terima. Sama ada rezeki kita banyak, sama ada rezeki kita dikurangkan, sama ada rezeki kita ditambah, itu semua adalah dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh kerananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para sahabatnya agar bersikap qanaah dan redha supaya mereka dapat meraih ketenangan hati dan kenyamanan jiwa. Ini adalah wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kerana Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah, mengetahui keadaan manusia ni macam mana. Rasulullah faham bagaimana hati manusia ni macam mana. Bila diuji, maka sudah pasti kita akan datang sifat gelisah, sifat sengsara, sifat sedih, sifat marah. Maka oleh itu Nabi SAW berikan kita kunci untuk sentiasa tenang, iaitu bersifat qanaah dan redha supaya kita mendapat kenyamanan dalam jiwa kita. Rasulullah SAW juga mengajar kepada para sahabat bahawa kekayaan bukanlah harta yang melimpah. Akan tetapi kekayaan ialah memuaskan diri dan menerima apa adanya. Ini adalah maknanya kekayaan tu, kata Nabi, bukanlah harta yang banyak. Tetapi ialah kekayaan ialah kita mampu rasa cukup, kita puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan kita menerima seadanya. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, orang yang kaya itu bukanlah kerana harta yang melimpah, akan tetapi orang yang kaya itu ialah kerana kaya jiwanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Nasif. Ini yang kita kena faham. Maksud kekayaan jiwa di sini ialah dengan antaranya kita memiliki sifat qanaah, kita memiliki sifat redha. Semua orang terjejas, bukan di kita sahaja, bukan di negara kita sahaja, bahkan seluruh dunia terjejas dengan wabak penyakit COVID-19 ini. Kerana itu adalah ketetapan daripada Allah. Allah yang telah menetapkan. Apa maknanya teori-teori yang datang, apapun pandangan-pandangan yang dikemukakan, namun kita faham semua itu tak akan berlaku tanpa keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengizinkannya. Walaupun itu mungkin daripada sesiapa sahaja yang mewujudkan konspirasi dan sebagainya, itu ialah cerita yang bukannya pasti, namun yang pastinya Allah telah mengizinkan perkara tersebut berlaku. Dan kita lihat ramai yang dijangkiti, ramai yang terjejas, baik sektor-sektor yang lain juga terjejas. Anak-anak tak boleh pergi ke sekolah, yang bekerja tak dapat bekerja, yang berniaga kurang tak dapat berniaga, yang dulu banyak pendapatan jadi kurang, ada juga yang maknanya yang kurang jadi bertambah. Maka itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabatnya agar tidak melihat orang yang lebih tinggi daripada mereka, kerana hal ini dapat menyebabkan kegelisahan dan rasa iri. Sebaliknya Rasulullah SAW berwasiat kepada mereka untuk melihat orang yang lebih rendah atau lebih kecil darjah sosialnya daripada mereka, kerana hal ini dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi situasi ini lebih baik kerana Rasulullah berwasiat, jangan kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Kita tengok orang yang ada rumah yang besar, duit yang banyak, kereta yang begitu banyak. Kemudian nak makan pun senang, tak terjejas sangat dengan apa yang sekarang ini. Jangan kita tengok orang yang begitu. Tapi Rasulullah ajar kita tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Sebelum ujian COVID yang datang ni pun, saudara-saudara kita di Palestin sana, mereka tetap diuji lebih susah daripada kita sekarang. Mereka tak cukup makan, mereka tak cukup minum, musim sejuk mereka kesejukan, mereka mati kerana kesejukan, tak cukup tempat berlindung. Kita alhamdulillah, walaupun ujian ni kita rasa getir, namun makan kita insya-Allah cukup. Tempat tinggal kita insya-Allah boleh berteduh.
apa maknanya aktiviti kita yang kita nak buat, alhamdulillah boleh lagi, boleh tengok TV, boleh buat aktiviti bersama dengan isteri, suami, anak, bolehlah nak pergi membeli barang-barang keperluan, semuanya cukup. Tapi ada yang di luar sana, saudara mara kita yang se-Islam di sana, yang mereka diuji tak ada tempat tinggal, mereka tak cukup makan minum, anak mereka mati kebuluran, mereka mati kerana penyakit yang kerana sakit malnutrition, maksudnya apa, tak cukup zat. Mereka ni mati tak cukup zat, tak cukup vitamin C, tak cukup karbohidrat, tak cukup kalsium, tak cukup itu ini, maka penyakit yang menimpa mereka itu, walaupun sebelum ni tak datang COVID pun, tapi mereka dah hidup susah. Maka kita ni, bila kita lihat orang yang lebih susah daripada kita, marulah kita menyedari bahawa banyak lagi nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, dan dengan itu nak menjadikan kita seorang yang bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, hal seperti ini dapat mendorong mereka untuk memuji Allah atas apa yang telah diberikan pada kebanyakan manusia. Bila kita menyedari begitu, maka kita memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping kita juga mohon kepada Allah agar melindungi diri kita daripada ujian-ujian yang tak sanggup, tak mampu kita hadapi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi status sosial di atas kalian, kerana orang yang lebih tinggi itu memang pantas menerimanya, dan hal demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menyebut kepada kita supaya kita tidak lihat orang yang lebih tinggi daripada kita, kerana apa, itu memang orang yang Allah nak beri pada dia, dia layak menerimanya. Dan kita ini bersyukur di atas apa yang sebanyak mana Allah berikan kepada kita, dan kita terus berusaha bersungguh-sungguh. Rizin dalam salah satu riwayatnya menambahkan, Aun bin Abdullah bin Abdullah berkata, aku lama menemani orang kaya, tetapi tidak satu pun yang lebih menderita dan lebih perhatian daripadaku. Aku melihat kenderaan mereka lebih baik daripada kenderaanku, pakaian mereka lebih baik daripada pakaianku. Ketika aku mendengar hadis ini, aku berteman dengan orang fakir dan jiwaku lebih nyaman. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, bersikap redha terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, pasti engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi bila kita tengok sangat, suka sangat tengok orang lebih tinggi pada kita, orang yang kaya daripada kita, orang yang tak terjejah langsung, kita tengok dia update status dia, seronoknya. PKP pun macam tak PKP bagi dia. Rumah yang besar, ada taman, rumah adalah besar, halaman pula besar, boleh bermain sana sini di halamannya, kerana rumah tanah yang begitu luas, tak terjejas, ada kolam renang, macam-macam ada. Maka janganlah kita melihat orang sebegitu, kerana itu akan meresahkan jiwa kita. Namun yang Nabi ajar pada kita iaitu bersikaplah redha terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka nescaya kita akan jadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya dengan maksud apa? Iaitu mendapat ketenteraman jiwa dan kita bahagia. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salah satu sikap yang dapat membahagiakan anak Adam ialah sikap redha terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Adapun salah satu sikap yang dapat menyengsarakan anak Adam alaihissalam ialah sikap berpaling seseorang untuk meminta hal yang terbaik kepada Allah. Dan salah satu sikap yang dapat menderitakan lagi anak Adam ialah sikap kemarahan seseorang terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Syaibani. Maka berdasarkan hadis ini, maka sikap qanaah terhadap manusia terhadap rezeki yang telah Allah berikan, dan sikap redhanya terhadap keadaan dan suasana hidupnya yang telah Allah tentukan, merupakan sebab kebahagiaan dan kesihatan jiwanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ini adalah panduan yang begitu bermakna
yang kita boleh gunakan untuk situasi kita sekarang ini, yang kita betul-betul menghayati dan mengamalkannya. Sebagaimana yang disebutkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang Nabi sebut ini kita perlu jadikan pegangan kita dan kita perlu aplikasikan. Apa dia? Iaitu sikap redha seseorang terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita ada takdir-takdir yang mungkin takdir tersebut kita nampak seolah-olah merugikan kita. Ya, ada orang yang kita sebutkan tadi sepatutnya boleh bekerja, boleh buka kedai, ada boleh meningkatkan pendapatan hidup, namun sekarang ini nampaknya hutang bertambah hutang, itu tak mampu dibayar, ini tak mampu dibayar, keperluan makan minum pun meningkat kerana anak-anak duduk di rumah, jadi keperluan makanan semakin meningkat, belanjaan semakin meningkat, pendapatan semakin berkurang. Maka dah minta bantuan sana sini, dapat juga bantuan tapi masih lagi tak mencukupi. Contohnya lah begitu. Namun salah satu yang boleh membahagiakan kat orang sebegini, dia redha. Apa pun yang berlaku Allah tahu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang berlaku terhadap hamba-hambanya itu Allah izinkan. Allah telah takdirkan. Maka oleh itu bersikap redhalah kepada ketentuan Allah tersebut. Namun kalau kita tak redha, sikap yang kita ambil selain daripada sikap redha itu, maka kita akan jadi sengsara. Apa dia? Sikap anak Adam yang berpaling daripada meminta hal yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila di saat-saat sebegini, saat kita diuji, maka inilah masanya untuk kita minta yang terbaik untuk Allah, minta yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla, untuk Allah kurniakan pintu membuka pintu rezeki yang lain, untuk Allah semasa kita ada banyak masa bersama dengan keluarga, kita minta pada Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mendidik anak isteri kita menjadi anak yang soleh, isteri yang solehah, menjadi anak yang cemerlang. Kita manfaatkan masa yang ada ini, kita minta pada Allah untuk Allah gantikan dengan lebih baik rezeki yang kita tak dapat, yang kita rasa rezeki kita ni diuji. Kita minta yang terbaik, kita minta perlindungan daripada Allah, kita minta keselamatan daripada Allah, kita minta Allah tanamkan keimanan yang mendalam, ketakwaan pada diri kita, kita minta. Jika tidak minta pada Allah, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan suasana, kita menyalahkan orang, kita menyalahkan takdir, maka itu hanyalah menambahkan lagi kesengsaraan dalam jiwa kita. Dan ada lagi Nabi sebut, dan salah satu sikap yang dapat menderita anak Adam juga, iaitu kemarahan seseorang terhadap apa yang telah ditakdirkan. Tadi pun saya dapat satu SMS daripada seorang isteri yang minta saya tengok suami dia yang maknanya mengalami masalah, maknanya kita kata kemurungan sedikit. Kenapa? Dalam fasa PKPB ni dah 6 kali warded kerana masalah pancreatitis. Betul tak betul saya sebut ni, lebih kurang begitulah. Masalah pankreas lah kita sebut, masalah pankreas menyebabkan terpaksa 6 kali warded untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya, sehingga kan akhirnya dia kata suami dia mengalami kemurungan ataupun kita kata down lah, menjadikan emosinya emosi yang tak nak bercakap dengan orang, rasa tak selesa, rasa sengsara, dan ini yang kita duk bimbang, jangan sampai satu tahap nanti seorang itu sekiranya tidak mampu mengawal emosinya itu, maka dia akan marah kepada takdir, dia mempersoalkan takdir Allah, sedangkan Allah menetapkan takdir itu kepada hamba-hambanya dengan keadaan hamba-hambanya pasti mampu untuk menerima, untuk melalui setiap takdir ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, maka sikap qanaah dan redha menjadi dua sikap yang perlu ada dalam kita nak menerima, menyingkapi segala qada dan qadar yang telah ditetapkan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebagai tambahannya lagi, dalam kita nak menambahkan lagi
ketenangan jiwa kita, menambahkan lagi kekuatan pada rohani kita. Maka ada satu lagi sikap yang perlu kita tambah, iaitu sifat sabar. Petunjuk penting kesihatan jiwa di antaranya ialah kemampuan seseorang dalam menanggung bebanan hidup. Apa makna dia? Nak tengok jiwa kita kuat ataupun tidak, iaitu ialah sejauh mana kemampuan kita untuk kita bersabar di atas bebanan hidup yang kita tanggung ini. Jadi bila situasi yang berlaku ini, bebanan bertambah. Bebanan tak dapat kurang peluang bebanan diberhentikan kerja, bebanan simpanan dah semakin berkurang kerana setiap hari digunakan, bebanan anak-anak duduk dengan anak-anak di rumah, anak-anak tak dapat bersekolah, bebanan seorang isteri pula duk fikir-fikir nak masak apa lagi setiap hari, takkan nak menu yang sama, anak sekejap seorang nak masakkan ini, sekejap nak masakkan itu. Peningnya menanggung bebanan-bebanan. Namun kalau jiwa kita sihat, maka kita mampu menanggung bebanan tersebut, iaitu teguh hati dalam menghadapi krisis dan segala himpitan serta sabar terhadap segala rintangan dan cubaan. Orang yang kuat jiwa ni, orang yang sabar terhadap segala kesempitan, terhadap krisis yang melanda, terhadap rintangan dan cubaan yang menimpa kehidupan mereka, namun mereka sabar. Bila orang tu mampu sabar, itu tandanya jiwanya sihat, rohaninya sihat, hubungan dengan Allah itu sihat, kerana kesabaran itu berkait rapat dengan keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berani dan tidak mempunyai rasa putus asa. Seseorang yang menghadapi berbagai musibah dan situasi sukar dengan penuh kesabaran, keteguhan hati. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ini pun yang saya nak. Mudah-mudahan kita berdoa Allah berikan keteguhan hati, kesabaran yang tinggi kepada diri kita, pada anak-anak kita, pada menantu kita, kepada cucu-cucu kita, kepada seluruh umat Islam ini. Walaupun musibah dan situasi sukar melanda kehidupan seharian kita, tapi kita masih lagi ada kesabaran yang tinggi dan keteguhan hati yang tinggi. Pribadi seperti ini merupakan ciri yang menunjukkan bahawa kepribadian orang tersebut adalah normal. Orang seperti ini akan mudah merasakan nikmat kesihatan jiwa. Dalam beberapa keterangan Al-Quran, Allah menganjurkan kepada kita untuk bersikap sabar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Firman Allah lagi dalam surah Ali Imran ayat 186 yang bermaksud, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang yang menyekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah Maha mengetahui. Allah tahu dalam kehidupan di dunia ini kita akan diuji dengan harta kita, diuji dengan diri kita. Maka bagi kita yang bersungguh-sungguh untuk mendapat keredaan Allah ini, untuk kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan memilih jalan sabar. Kita memilih untuk bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya agar bersikap sabar terhadap segala macam penyakit ataupun musibah yang akan menimpa mereka. Namun demikian harus disedari bahawa semuanya merupakan cubaan dari Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya menyimpan hikmah yang teramat dalam, yakni meningkatkan darjat mereka sendiri. Orang yang sabar pasti dia tenang jiwa dia tak akan putus asa, dia akan nampak apa hikmah yang Allah nak berikan. Antara hikmahnya adalah Allah nak meninggikan darjatnya dengan kesabaran dia terhadap
ujian penyakit, ataupun dia sendiri pun diuji, terkena penyakit, apa pun penyakit yang menimpa diri dia, dia rasa susah untuk melawan penyakit tersebut, namun dia tetap sabar. Sesungguhnya orang begini, orang yang pasti akan memperolehi hikmah yang pelbagai, antaranya ditinggikan darjat di sisi Allah, diampun dosanya, diberkati hidupnya, dirahmati, diredai oleh Allah dunia dan juga dan akhirat. Di samping itu juga dapat menghapus segala kesalahan yang pernah mereka perbuat dan dicatat sebagai kebaikan. Kesabaran itu dicatatkan sebagai kebaikan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahawa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kerugian, rasa sakit, sedih hingga kegelisahan menimpa orang yang beriman, maka Allah akan menghapus segala keburukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini janji-janji Allah. Kita rasa rugi, kita rasa sakit, kita rasa sedih, kita rasa gelisah, namun kita sabar di atas rasa tersebut, kita yakin, kita beriman kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan segala keburukan yang nak datang pada kita, keburukan yang ada pada diri kita, menghapuskan dosa-dosa. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, inilah sepatutnya cara dalam kita menyikapi qada dan qadar yang telah Allah datangkan kepada kita semua, dengan kita bersifat qanaah, dengan kita redha, dengan kita bersabar, maka insya-Allah dengan itu kita akan mendapat kekuatan dan juga mendapat ketenteraman, ketenangan jiwa kita, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan itu Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya, melindungi kita semua daripada ujian-ujian yang berat, dan Allah letakkan kita di darjat orang-orang yang beriman, yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat darjat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam rakaman video kuliah kita pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri saya, juga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat juga berkongsi forwardlah video ni kepada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada ahli keluarga kita juga. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada pihak pengusaha masjid Aminah Al-Muhairi kerana sudi memberikan peluang kepada saya membuat rakaman video kuliah ini untuk diberikan, untuk berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis sekalian. Wallahu alam. Kita akhiri dengan kita sama-sama mengaminkan doa yang saya bacakan ini insya-Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari Jumaat yang penuh barakah ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa yang telah kami lakukan, dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Ya Allah, ku angkatlah diri kami ini, bersihkanlah diri kami daripada segala perkara-perkara dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, kasihlah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, ampunlah dosa-dosa mereka, angkatlah darjat mereka ya Allah, jadikanlah kubur keran mereka sebagai salah satu pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami, ahli keluarga kami, anak isteri kami, suami kami, seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau redai ya Allah. Dengan Engkau golongkanlah kami ke golongan orang yang beriman, bertakwa, yang taat kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, lindungilah kami semua daripada segala wabak penyakit, daripada segala musibah yang berada di langit dan juga di bumi. Dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, Kau sembuhkanlah juga penyakit-penyakit yang ada pada saudara-saudara kami, seluruh rakyat yang di Malaysia ini ya Allah. Kau angkatlah penyakit-penyakit ini ya Allah, dengan Engkau kurniakanlah kesembuhan yang sempurna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Allah, redhakanlah kehidupan kami, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja, semoga kita dapat bertemu lagi dalam waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.